أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita berada di dalam masjid ini. Tuan-tuan, saya hari ini sebenarnya terlambat sampai ni. Beberapa minit sebelum azan saja baru tersedar. Jadi alhamdulillah sempat jugalah, sampai saya kata kalau sempatlah, tak sempat saya mari datang sembahyang subuh balik kebetulan alhamdulillah tuan-tuan duduk berdoa tadi saya sampai. Tuan-tuan duduk berzikir tadi barulah saya sampai. Jadi tuan-tuan, semoga mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini ada kebaikan dan manfaatnya, yang mana insya-Allah kita akan meneruskan lagi kupasan hadis-hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitabnya ni Riyadhus Shalihin. Di dalam pertemuan pada kali ini insya-Allah kita akan membaca ataupun menelaah hadis-hadis yang ada di bawah tajuk menjaga amal saleh, menjaga alam saleh, menjaga amal saleh. Apa yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi dengan maksud menjaga amal saleh ni, sama-sama akan kita lihat di dalam hadis-hadis yang disusun oleh beliau. Namun sebelum itu kita lihat dahulu beberapa firman Allah yang berkait dengan amal saleh. Firman Allah di dalam surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wama nazala minal haqqi wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk mereka khusyuk mengingati Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka itu menjadi keras. Surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzi, belum tibakah waktunya. Jadi ayat ini mengajak Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang-orang beriman untuk mengingati Allah, mematuhi kebenaran, mematuhi apa yang ada di dalam Al-Quran, dengan memberitahu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq, untuk mengkhusyukkan hati mereka mengingati Allah dan apa yang diturunkan daripada kebenaran. Apa maksudnya dari yang diturunkan dari kebenaran? Apa-apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari dalam Al-Quran, bagi tahu dalam Al-Quran tu tak nak orang beriman tak nak ikut lagi kah? Maksudnya gitu. Pertanyaan dalam bentuk pertanyaan, iaitu ingin mengetuk pintu hati orang beriman supaya mentaati, beramal, beristiqamah di dalam amal, meneruskan
kebaikan-kebaikan dalam perjalanan hidup mereka. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu contoh umat manusia yang telah diberikan tempoh masa yang panjang untuk mereka, tetapi tempoh masa yang diberikan kepada mereka itu walaupun lama, tapi mereka tetap berada dalam keadaan hati yang keras. Tidak mahu tunduk, tidak mahu insaf walaupun diberikan tempoh waktu yang lama kepada mereka untuk hidup. Baik, kita lihat lagi ke firman Allah Subhanahu wa taala satu lagi di dalam surah An-Nahl, wala takunu kalladzi naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu menjadi seperti seorang wanita yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai kembali. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala jadikan satu perumpamaan orang yang telah sebelum ni buat satu kerja yang dah siap bagus dah, tiba-tiba dia buka balik. Seorang wanita ni dia menguraikan balik benang-benang yang telah dia susun, dia pintalkan nak jadi tali ke, nak jadi benang yang nak dibuat pakaian ke apa semua, dia dah pintal elok apa semua, tiba-tiba buka balik, gileraikan balik satu-satu. Jadi apa dia? Satu perkara yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran banyak memberitahu sesuatu juga dengan menyatakan perumpamaan. Perumpamaan ni supaya pertamanya mudah untuk difahami, yang keduanya dia panggil uslub, gaya penyampaian. Gaya penyampaian dalam Al-Quran ni dia pelbagaikan. Kerana sudah tentulah kalau dalam satu bentuk saja cara penyampaian dalam Al-Quran ni akan menjemukan lah. Kita baca straight je ayat bagi tahu jangan kamu gini, jangan kamu gini. Ayat depan lagi kamu kena buat begini, kamu kena buat begini. Jadi dia kadang-kadang dia bagi tahu dalam bentuk, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam bentuk perumpamaan. Baik. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bercakap, ada waktu dia bercakap langsung memberitahu sesuatu, ada kadang-kadang dalam bentuk perumpamaan. Itulah supaya kerana manusia ni sifat dia begitu, dia tidak boleh sentiasa dalam keadaan bentuk yang sama. Lama-lama dia akan, kerana yang sama ni akan menjemukan. Lalu dia kena kaedah dan cara yang berbeza tetapi matlamatnya yang sama. Baik, kita lihat kepada hadis yang pertama untuk kita malam ini, pada pagi ini. Hadis wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man nama an hizbihi minal laili aw syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Rawahu Muslim. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tertidur tidak membaca hizibnya, bacaan Al-Quran yang selalu dia yang menjadi rutin kepada dia baca sebelum dia tidur. Setiap orang ni dia ada sebaiknya dia ada bacaan sebelum tidur ni, eloknya bacaan Al-Quran lah ataupun zikir-zikir. Sesiapa yang tak baca
hizibnya tu dia dipanggil hizib bila dah menjadi rutin. Sebelum tidur bacaan tertentu dipanggil hizib. Siapa-siapa yang tak baca pada malam tu, dia tertinggal untuk membaca hizib, bacaan Al-Quran yang sepatutnya dia baca sebelum tidur, atau bacaan lain pada waktu malam, ia membacanya pada waktu antara solat subuh dan solat zuhur. Lalu orang tu dia tak baca malam tu, dia terlupa ataupun kerana dia terlalu penat sangat, boom, dia tidur terus. Kemudian Nabi kata dia esok antara subuh dengan zuhur tu, panjang masa tu, esok antara subuh dengan zuhur tu dia baca pada masa tu. Nabi SAW bersabda, maka ia dicatat seolah-olah membacanya pada waktu malam tadi. Sebab apa ni? Kerana menjaga, maksudnya sesuatu amalan yang baik apabila selalu dibuat, kalau tertinggal tak salah, tertinggal tu tak berdosa kan? Sebab benda bukan wajib pun. Tetapi kalau kita membiasakannya, maka Nabi SAW menyatakan bahawa tidak menjadi masalah kepada seseorang tu kalau dia menggantikannya esok hari. Kalau sesuatu yang menjadi rutin kepada kita untuk buat sesuatu yang baik ni, maka kita pun tertinggal satu hari, tak apa, ganti balik esok, antara subuh dengan zuhur. Sebab apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran juga sebagaimana baca malam tadi juga. Ini untuk apa ni tuan-tuan? Supaya orang-orang beriman, dia yang kalau yang tertinggal, dia boleh ganti balik, untuk menunjukkan bahawa komitmen dia terhadap suatu perkara, kesungguhan dia dalam sesuatu perkara. Sebagai seorang manusia, dia ada masa gitulah. Kadang-kadangnya dia tak sempat, kadang-kadang dia tertinggal, terlupa. Ada masanya, macam-macam lah keadaan dia seseorang tu, dan dianya bukan berlaku setiap hari. Dia kadang-kadang tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi SAW ni memberi ruang kepada orang-orang yang nak konsisten dalam sesuatu perkara, dia boleh lakukannya sebagai gantinya di siang hari esok, sebagai memudahkan kepada sesiapa sahaja, ataupun nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan ataupun kemudahan kepada seseorang yang beramal. Baik. Kemudian hadis yang untuk kita lihat lagi tuan-tuan, dalam hadis ini betapa Nabi SAW memberikan ruang tu. Tengok, ini dalam perkara yang ibadat pilihan. Ibadat pilihan ni maknanya bukan wajib bagi kita ni. Sebelum tidur kita baca Quran, berzikir, bukan satu benda yang wajib. Allah bagi pilihan untuk kita ganti juga esok. Nabi SAW bagi kepada kita pilihan. Cuba kita lihat lagi di dalam satu hadis yang lain, iaitu Nabi SAW bersabda, man nama an salatin, sesiapa yang tertidur dan dia terlupa bahawa dia belum salat lagi, au nasiyaha, ataupun dia memang terlupa terus salat yang dia belum lakukan, fal yusalliha idza zakaraha, maka hendaklah dia lakukan salat idza zakaraha, apabila dia mengingatinya. La kafaratan lahu illa dzalik, tidak ada kafarah baginya kecuali itu saja. Baik, kecuali perbuatan salat saja. Ini menunjukkan bahawa kelonggaran kepada orang-orang yang terlupa. Kelonggaran dalam Islam. Terlupa ni suatu perkara yang normal, boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jadi Allah
meringankan cara orang Islam ni menunaikan semula dalam perkara-perkara yang wajib. Contohnya ibadat solat lah. Dalam hadis ni beritahunya solat. Solat yang fardu ni, sesiapa yang terlupa dia nak semayang zuhur, asyik dia pergi makan dulu ke lepas waktu kerja, bila waktu rehat baru pukul 12.30 dia pun pergi makan dulu, kemudian duk pusing mari, tengok masuk kerja balik terlupa masuk waktu asar, baru dia teringatlah aku tak semayang. Terlupa ataupun dia tertidur ke dan sebagainya, lalu wa nasiya falyusalliha. Bila cara dia dia tak perlu mengqadakkan solat itu, cara dia melunaskan masalah dia tu, menyelesaikan masalahnya tu dengan cara menunaikan solat pada waktu yang dia ingat. Okey, bila dia rupanya masuk asar dah tapi tak sembahyang zuhur hari ni, lupa, ataupun tidur kan, tidur sehinggalah masuknya waktu yang lain, waktu asar ke, ataupun tidur waktu zuhur sampai ke waktu maghrib ke, pulanglah tidur tu waktu hilang, tapi terlepaslah waktu solat tu, maka waktu solatnya adalah falyusalliha idza zakarha, apabila dia mengingatinya. Begitu juga dengan orang yang sembahyang waktu subuh. Ada waktu-waktunya kita mungkin terlepas terus sampai pukul habis waktu dah, baru tersedar, ya Allah, tak sedar ini sampai pukul habis waktu subuh dah baru sedar. Maka relax, jangan menggelabah, ambil air sembahyang macam biasa, solat seperti biasa. Tidak ada qada khas untuk orang yang benar-benar terlupa atau orang yang benar-benar tak terjaga daripada tidurnya. La kafaratan lahu illa zalik. Tidak ada kafarahnya. Tidak ada kafarah, maknanya tidak ada denda ke atas orang itu kecuali dia buat pada waktu itu sahaja. Saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah. Baik. Seterusnya contohlah tu kan. Seterusnya hadis wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah bin Umar, bukan bin Umar, Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata qala li Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun misla fulan, kamu jangan jadi seperti orang ni. Nabi kata macam mana orang tu? Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail, dia bangun pada waktu malam tetapi dia meninggalkan solat malam. Dia bangun dah waktu malam, tapi dia tidak melakukan solat, tak bangun sembahyang juga, sedar dah, ataupun tak boleh tidur malam, tersedar pukul 3 tapi tak boleh tidur, berlaku pada dia, tapi dia tidak mengambil peluang keemasan pada waktu itu. Nabi kata jangan jadi seperti orang ni. Menurut sebahagian para ulama, Nabi sebut nama orang ni, cumanya perawi tidak menyebut nama ni lah supaya tidak mengaibkan dalam hadis sepanjang zaman. Siapa dia orang ni? Kalau dalam hadis ni dia disebut fulan, jangan kamu jadi seperti fulan, jangan jadi seperti seorang ni. Siapakah orang tu? Wallahu alam. Apa ya, tak penting siapa orangnya, tetapi apa yang dia buat tu penting. Apa yang dia lakukan. Kana yaqumul lail, dia bangun pada waktu malam, fataraka qiyam, lalu dia tidak melakukan solat sunat pada waktu malam. Solat sunat malam ni paling ringan. Ambil sembahyang sekejap 2 rakaat sembahyang, lepas tu tidur balik pun tak kira okey dah. Tetapi tuan-tuan, itu cabaran. Dia kita nak membasahkan muka kita di saat kita sedang tidur.
Alah, sudah sedang tidur elok pukul 3 pukul 4 pagi, nak kena basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Cabaran tu. Tak. Namun tuan-tuan lebih tahulah. Alah, saya kira kita tuan-tuan semua lebih hebatlah dalam masalah ni. Bangun-bangun malam ni. Dan semua telah mempunyai pengalaman-pengalaman yang tersendiri. Mudah-mudahan kita semua ni termasuk dalam kumpulan orang yang apabila tersedar pada waktu malam boleh ada kemampuan untuk berwuduk sebentar dan melakukan solat sunat 2 rakaat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kalau bagus lagi, duduk lagi 4 rakaat. Bagus lagi, baca Quran pula. Kemudian sambung sembahyang lagi. Itu terpulang kepada kemampuan masing-masing lah. Baik. Seterusnya tuan-tuan, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fatathu shalah, apabila terlepas pada padanya, terlepas bagi Rasulullah solat pada waktu malam, min waj'in aw ghairihi, kerana baginda sakit atau selain daripadanya. Aisyah kata Nabi ni apabila dia terlepas nak solat malam kerana dia sakit atau ada sebab-sebab yang lain, Shalla minan nahari sintai asyarata rak'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melaksanakan solat di siang hari esoknya 12 rakaat. Rawahu Muslim. Oh, banyak enak. 12 rakaat. Ni kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit atau dia ada masalah lain lah, ya, dia tidak tempat dia nak solat malam, esok hari dia ganti sebanyak 12 rakaat. Tapi di siang hari lah. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutlah dalam hadis ni, maknanya dalam bab menjaga amal saleh ni kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak berhenti melakukan amal saleh, dia tidak berhenti menjaga amal salehnya sehinggalah ke akhir hayat Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Abdullah bin Amru agar tidak jadi seperti sipolan-sipolan ni dalam hadis yang kita tengok sebentar tadi. Tidak disebut nama, kemungkinan, ada kemungkinan lah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu menyebut nama seseorang atas kerana peristiwa itu, perkara yang itu mengaibkan. Dan dalam hadis yang kedua yang kita lihat ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ganti esok harinya dengan 12 rakaat, menunjukkan komitmen yang besar yang telah dilakukan oleh Rasulullah dalam menjaga amal saleh. Untuk kita, untuk Nabi, sembahyang pada waktu malam ni satu kewajipan. Untuk umat Islam seperti kita ni, umat Islam ni lah pengikutnya, adalah suatu perkara yang sangat digalakkan. Satu kewajipan untuk Nabi, satu yang amat digalakkan untuk umatnya. Tidak menjadi kewajipan, tetapi amat-amatlah baik dari sudut kesehatannya, dari sudut hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun pada waktu malam ni, menjaga hati, menjaga takwa, banyak kebaikannya. Cuma kemampuan bergantung kepada setiap masing-masing lah. Cuma nak kena ada itulah kesedaran. Hadis-hadis yang kita bacakan ini mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada yang sedia memang bangun setiap malam. Maka hadis-hadis seperti ini
akan menambahkan semangat kepada yang belum, mungkin akan memberikan satu inspirasi. Baik, seterusnya tuan-tuan, kita masuk kepada bab menjaga sunnah dan adabnya. Menjaga sunnah dan adabnya. Sebelum pergi kepada hadis-hadis, kita seperti biasa akan lihat dahulu satu dua ayat yang berkait dengan menjaga sunnah Nabi dan menjaga sunnah adab-adabnya. Firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa sahaja dan apa-apa sahaja yang didatangkan oleh Rasul kepada kamu, maka ambillah. Allah berfirman di dalam surah Al-Hashr, apa-apa sahaja yang didatangkan oleh Rasul kepada kamu, maka kamu ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa sahaja yang dia larang kepada kamu, maka tinggalkanlah perbuatan itu. Ini firman Allah. Di dalam surah Al-Hashr ayat 7. Ini sangat jelas ayat ini, supaya orang beriman mengambil apa sahaja yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam perkara ibadah ataupun bukan perkara ibadat. Sama ada ibadat, dia ada perkara yang Nabi ajar ni dalam ibadat. Nabi ajar tu kadang-kadang dia lakukan. Nabi buat, orang tengok, kita pun sahabat-sahabat tengok, sahabat-sahabat riwayatkan hadis. Nabi buat gini dalam ibadat dia. Nabi baca begini. Nabi buat dengan tangan ke, isyarat ke, apa semua tu kena tiru. Allah suruh kita tiru. Allah suruh kita tiru apa yang dibuat oleh Rasulullah. Itu dalam sudut ibadat. Begitu juga dengan perkara yang bukan ibadat. Bukan ibadat maksudnya dalam percakapan, dalam perhubungan sesama manusia, dalam berurusan, dalam kita ni, pengurusan diri kita, makan kita, tidur kita, semuanya ada yang dilakukan oleh Rasulullah itu ada dia punya kebaikannya. Kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seorang manusia yang diberikan kepadanya panduan. Maknanya Nabi ini dia hidup atas dapat wahyu. Jadi apa dia yang dia buat tu semua dari Allah. Dari Allah, Allah berikan petunjuk kepada dia. Dari Allah. Jadi supaya manusia ni dapat ambil daripada dia. Tak tahu sebab pun tak apa. Sebab apa? Sebab mesti ada kebaikan daripada apa yang dia buat. Nabi buat gini. Kita pun kena buat juga. Sebab apa? Sebab ada kebaikan padanya. Tak tahu sebab apa dia buat. Sebab apa dia buat macam tu? Tak tahu. Tak tahu pun tak apa, kita boleh tiru. Sebab apa? Ada kebaikan di sebaliknya. Sebab dia melakukan sesuatu itu bukan pandai-pandai dia, tetapi ianya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara yang melibatkan bercakap, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah itu dia tidak bercakap dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan ke atasnya. Baik. Itu kita lihat beberapa firman Allah berkait dengan suruh kita ni jaga sunnah dan adab, sunnah-sunnah Rasulullah dan adab-adabnya. Baik. Kemudian kita lihat hadis yang berkait dengan menjaga sunnah dan adab. Tuan-tuan, hadis yang pertama, hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim.
Nabi kata, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan pada kamu. Iaitu biarkanlah aku ni, maksudnya apa? Da'uni, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Maksudnya, lakukanlah. Jangan banyak soal dalam perkara yang aku tinggalkan kepada kamu. Jangan banyak tanyalah maksudnya. Kalau tak perlu, kalau perlu bertanya, tanyalah. Tapi kalau jangan banyak persoalkan. Nah, sesungguhnya Nabi kata, innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Sesungguhnya binasa umat-umat yang terdahulu itu kerana banyaknya persoalan daripada mereka, banyaknya pertanyaan mereka, wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan banyaknya pertentangan mereka dengan para nabi mereka. Mereka hari ini kalau kita faham satu cara, seolah-olah tak bagi kita banyak tanya lah ni. Sebenarnya tuan-tuan, tak bagi banyak tanya ni pada waktu atau pada zaman dipanggil tanzil, pada zaman Nabi masih ada. Jangan banyak tanya. Sebab apa? Sebab pertanyaan-pertanyaan boleh mendatangkan apa ni, menyebabkan kepayahan kepada sesuatu amalan yang diperintahkan. Saya macam Bani Israel Bani Israel dalam surah Al-Baqarah, apabila Allah perintahkan kepada dia supaya melakukan, kamu kena sembelih seekor lembu betina. Bani Israel dia tak terus buat. Lembu betina yang macam mana nak? Lembu betina yang begini. Nak. Jadi kalau yang lepas dijawab tu pula, dia akan tanya lagi, nak yang besar ke, nak yang kecil? Nak yang tak besar sangat, tak besar kecil. Jadi jawapan tu akan menyebabkan jadi ada syarat lah, seperti syarat. Kalau terus dia sembelih, Allah suruh sembelih seekor lembu betina, terus cari lembu betina, sembelih, okey dah selesai. Kan tak ada banyak masalah. Tapi tak, dia banyak tanya, nak besar ke nak kecil. Sudah tanya yang besar yang kecil, lepas tu nak yang warna macam mana? Jadi tanya tu menyebabkan daripada aku tak letak syarat warna, sekarang kamu tanya warna, aku bagi syarat mesti warna begini. Dah tanya begitu pula. Waktu bagi lama-lama dah banyak kali tanya, banyaklah syaratnya. Bila dah banyak syarat, payahlah nak dapatnya, nak ikut spek tu. Lalu hampir-hampir Allah bagi tahu, hampir-hampir mereka tidak dapat menyembelih. Hampir-hampir lah tak jumpa lembu yang mereka diperintahkan untuk sembelih tu. Sebabnya asalnya suruh sembelih lembu betina, tapi dah kerana banyak sangat tanya, menyebabkan ada banyak syarat, hampir-hampir mereka tak dapat jumpa. Tapi akhirnya mujur jugalah. Nasib baiknya dapatlah jumpa juga akhirnya. Jadi susah. Baik. Jadi Nabi SAW pesan kepada umat Islam ni, di awal, yang umat Islam yang awal ni, jangan bertanya banyak-banyak dengan Rasulullah dari segi nak buat ibadat. Nabi tunjuk macam tu cara buat. Nabi tunjukkan apa-apa, tengok, kemudian laksanakan. Jangan tanya untuk menimbulkan wujudnya menimbulkan syarat. Nanti akan jadi susah. Syarat dia begini, dia akan jadi syarat banyak. Fa idza nahaitukum, manakala Nabi kata sekiranya fa idza, maka apabila aku melarang kamu daripada melakukan sesuatu, fajtanibuh, maka jauhilah perbuatan itu. Jangan duduk banyak-banyak pula tanya. Wa idza amartukum bi amrin, dan apabila aku menyuruh kamu dalam melakukan sesuatu perkara, fa'tu minhu, maka lakukanlah perbuatan itu mastata'tum,
mengikut kemampuan kamu. Apabila aku memerintahkan kepada kamu buat satu perkara, buatlah mengikut kemampuan kamu lah. Nak. Yang Nabi SAW tak bagi tahu kadar dia, jumlah dia, buat setakat yang boleh buat. Nak. Baik. Supaya apa ni? Supaya dia tidak menjadi, supaya pertamanya sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu terjaga, terpelihara, dapat dilakukan dalam jangka masa yang lama, iaitu berterusan. Nah, supaya kalau dah jadi berat, ni dah jadi susah, payah kita nak buat satu-satu perkara. Nah. Baik, itu untuk zaman turunnya wahyu. Tak, Nabi pesan supaya jangan tak banyak tanya, supaya tidak menjadi banyak ada syarat-syarat yang akan, syarat-syarat itu sebenarnya akan menyukarkan. Kemudian bila dah habis dah zaman penurunan wahyu, sekiranya tidak faham sesuatu, ni zaman kita ni lah, zaman nak buat sesuatu tapi tak faham, yang tu kena tanya. Yang tu memang kena tanyalah. Dan memang Allah dalam Al-Quran, Allah nyatakan ayat supaya orang Islam ni bertanya apabila dia tak tahu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah orang-orang yang mengetahui dalam sesuatu perkara lah, sekiranya kamu tidak mengetahui. Kita ni disuruh untuk merujuk kepada orang yang tahu dalam perkara yang kita tidak tahu. Dan dalam ayat tu dia spesifik tu, dia bagi tahu tanya kepada orang yang tahu. Dalam perkara yang kamu tidak tahu. Tak tahu tu dalam perkara apa? Kena kita tanya orang yang tahu dalam perkara itu. Jangan sembarang bertanya. Sebabnya bertanya kepada orang tak tahu bahaya juga. Akan beri jawapan yang salah, membahayakan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan, dalam dunia kita hari ini dia ada penentuan orang yang ada kemahiran tertentu, kepakaran tertentu tu, dia kena ada nama dia tu. Sebab tu dia letakkan doktor contohnya kepada orang yang ada kepakaran dalam menyatakan, menspesifikasikan penyakit, dalam memberikan ubat, dia kena ada nama dia doktor kat depan. Sebab apa? Sebab bagi tanya ustaz, saya ni sakit gini. Saya pun tu. Awak makan ubat ni sekian. Makan ubat boleh jadi ya salah. Sebab apa? Bukan kepakaran saya bidang tu. Jadi tanya orang yang tak betul ni membahayakan orang yang tidak ada kepakaran dia. Baik. Boleh menyebabkan kita ni menerima maklumat yang salah. Jadi Allah dalam Al-Quran beritahu, pesan kepada kita, bertanyalah orang yang berkeahlian az-zikr in kuntum la ta'lamun, sekiranya kamu tidak mengetahui. Baik, kita lihat kepada hadis yang seterusnya. An Abi Nujaih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun. Daripada Abi Nujaih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi suatu pesanan kepada kami, pesanan yang menggementarkan hati kami, dan wazarafatil uyun, wazarafat minhal uyun, dan menyebabkan air mata kami mengalir. Kata Abi Nujaih, faqulna, lalu kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'awsina. Pesanan kamu ini ya Allah, pesanan engkau ini ya Allah, seumpama pesanan yang terakhir, seolah-olah ini satu pesanan yang terakhir. Lalu engkau berikanlah lagi kepada kami pesan, kerana nasihatlah kami, kau nak nasihat apa pun. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi SAW terus memberikan nasihat. Nabi kata, usikum bitaqwallah. Aku nak pesan kepada kamu supaya bertakwalah kamu kepada Allah. Wassam'u watta'ah. Dan hendaklah kamu mendengar dan hendaklah kamu taat. Hendaklah kamu mendengar dan taat. Dengar dan taat ni kepada siapa ni? Kepada pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun yang memerintahkan kamu itu orang-orang abdun habasyi, hamba dari kalangan Habsyi. Maknanya orang yang rendah martabatnya pada pandangan kamu. Walaupun dia rendah, tetapi dia menjadi pemimpin kepada kamu, kamu kena taatlah pada waktu itu. Nabi kata, hendaklah kamu taat kepada pemimpin kamu, walaupun pemimpin kamu tu adalah hamba Habsyi. Dia dulu hamba, dahlah hamba. Hamba Habsyi ni, hamba orang Habsyi ni ialah orang Habsyah. Habsyah ni orang yang dia kulit hitam. Orang pandang rendah lah kepada mereka. Hitam dia tu hitam legam. Tak, bukan hitam saya ni. Hitam lagi. Tak, orang pandang rendah kepada mereka. Kerana mereka sampai sekarang negara mereka miskin. Tak, rakyat dia gelak gilita macam tu. Kemudian Nabi mengumpamakan, maknanya orang yang rendah, dipandang rendah seperti itu, kalau dia jadi pemimpin kepada kamu, kamu kena taat. Wa annahu may ya'ish minkum, Nabi SAW bersabda lagi, dia pesan lagi pada sahabat ni, wa annahu may ya'ish minkum, sesungguhnya sesiapa yang hidup lama di kalangan kamu, fasayara ikhtilafan katsira, maka orang tu akan melihat pertentangan yang sangat banyak berlaku di kalangan manusia ni. Fa'alaikum bisunnati. Lalu Nabi pun pesan, maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnah khulafa'ar rasyidin. Sunnah khulafa'ar rasyidin ni sunnah 4 orang sahabat Rasulullah. Yang ar-rasyidin ni maksudnya yang diberikan petunjuk, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Nabi kata, hendaklah kamu mengikut, berpegang kepada sunnahku, berpegang juga kepada sunnah khulafa ar-rasyidin, 4 orang sahabat ni, al-mahdiyyin, sunnah 4 orang khalifah yang diberikan petunjuk kepada mereka. Addu 'alaiha bin nawajis. Nabi nak umpamakan bahawa kena pegang sungguh-sungguh tu. Nabi kata, kamu gigitlah mereka itu dengan gigi geraham kamu. Maksudnya, berpegang teguhlah dengan apa yang telah dilakukan oleh, yang telah ada, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah dan dengan sunnah khulafa ar-rasyidin ini dengan sungguh-sungguh, seumpama gigit. Kalau gigit sesuatu tu nak bagi kuat, gigit dengan apa? Gigit dengan geraham kan, barulah dia sangat kuat. Nabi mengumpamakan kuat sungguh tu, maksudnya dengan menggigitlah dengan gigi geraham kamu. Wa iyyakum, dan Nabi pesan lagi dalam hadis ni, Nabi pesan lagi, wa iyyakum, dan berwaspadalah kamu. Nabi kata, berwaspadalah kamu, wa muhdatsatil umur, dengan perkara-perkara baru. Perkara baru ni apa benda? Perkara baru yang dimaksudkan oleh Rasulullah ialah dalam soal ibadah. Berhati-hati kalau dalam perkara ibadat yang telah diperbarui, yang telah di-upgrade. Fa inna kulla bid'atin dalalah, Nabi sebut, kerana sesungguhnya setiap bid'ah, setiap yang baharu adalah sesat, Nabi kata. Ini pesan Nabi dalam perkara
sunnahnya khusus dalam perkara ibadat. Kita ni yang tak boleh kita nak upgrade ialah yang kita tak boleh nak tokok tambah ialah dalam perkara ibadat sahaja dalam Islam ni. Selain daripada ibadat boleh ya. Nak zaman Rasulullah dalam bukan perkara ibadat. Contohnya naik kenderaan, zaman Rasulullah naik kenderaan dia unta, keldai, kuda kan. Tapi ia bukan ibadat, lalu boleh di-upgrade. Kita pun upgrade lah. Zaman ada basikal, naik basikal. Zaman naik motor, zaman sekarang naik kereta. Zaman naik kapal terbang. Tak naik dah unta. Tak pernah pegang pun unta sampai sekarang kita kan. Umur kita berapa tahun, kadang ada yang tak pernah pegang pun kulit unta tu. Bukan naik, pegang kulit unta pun tak pernah. Jadi itu bukan perkara ibadat. Awak tak ada hal nak upgrade dia jadi hebat lagi. Lepas ni nanti mungkin kita tak pakai dah kereta, kita naik kereta yang boleh terbang pula apa semua kan. Tak apa, tak ada masalah yang tu. Yang Nabi sebut kata ya iyyakum wa muhdatsat ni, berwaspadalah kamu dengan perkara baru. Yang dimaksudkan di situ ialah dalam urusan ibadat. Dalam urusan ibadat jangan pandai-pandai nak memperbaharui ibadat baru. Jangan pandai-pandai nak tambah ibadat supaya jadi selesa dengan kita. Contohnya tambahlah semayang, tahu dah kena semayang ni 4 rakaat. Tapi kita ni tiba musim rajin terlebih. Kita kata semayang Zuhur 4 rakaat ni sikit sangat. Kalau kita buat tambah 5 pun okey juga. Ni Nabi larangnya. Ataupun subuh sekarang ni lewat ni. Subuh sekarang ni lewat, dengan orang nak pergi kerja semua. Jadi kita semayang subuh 1 rakaat sudah lah. Contohnya. Itu tak boleh. Sebab apa? Muhdatsat itu yang dipanggil bid'ah, benda baru yang direka. Kita ibadat tapi kita yang create supaya sesuai dengan kita, tak boleh. Dan ibadat mesti sebagaimana yang didatangkan oleh Rasulullah. Ada dalam hadis Nabi, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, baru boleh buat. Kalau tak ada, tak ada lah. Kalau tak ada, tak ada. Tak perlu dibuat. Kalau tak ada. Itu benda yang kita rasa macam bagusnya kalau kita buat macam ni. Tak. Kita rasa macam lebih bertakwa je kalau kita buat macam ni. Contohnya. Ada dalam hadis tak? Tak ada. Tak ada. Jawapan dia, tak payah buat lah. Sebab apa? Kalau ada baru boleh. Itu dalam perkara ibadat. Sebab Nabi tak bagi. Kenapa Nabi tak bagi? Persoalan dia, kenapa Nabi tak bagi kita upgrade ibadat? Ibadat tidak dibenarkan untuk di-upgrade supaya kekal keaslian agama ni. Kalaulah ibadat ni boleh ditambah sikit, orang ni nak tambah ikut cara dia, orang ni nak tambah ikut cara dia, nescaya hari ni kita semayang ni pun bukan ikut cara Nabi dah. Tak? Sebab 1500 tahun dah. 1500 tahun yang lalu dah ni, dah macam-macam dah lah orang tambah. Kalau boleh tambah. Tapi kenapa kita hari ni solat masih lagi seperti mana yang ada dalam hadis Nabi? Kerana pesan Nabi supaya tidak menokok tambah dalam perkara-perkara ibadat. Lalu kekallah ibadat tu dalam keadaan asli, sebagaimana yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya. Zikir-zikir pun zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Macam zikir. Bilangan dia tak ada masalah. Contohnya bilangan mengikut kemampuan. Ini mastata'tum dalam hadis. Sebagaimana dalam hadis Nabi itu Nabi sebut, apabila aku suruh kamu buat satu perkara tadi, yang tadi kan, fa'tu mastata'tum, maka lakukanlah mengikut kemampuan kamu. Jadi kalau kita ni mampu nak banyaklah dalam perkara yang dibenarkan. Tapi kalau sembahyang Zuhur 4 rakaat, saya mampu 12 rakaat. Tak boleh lah, sebab dia memang dah tepat seperti itu kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya kira
sekadar itu saja pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.